Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Nazrun bin Ahmad daripada SMK Pelong dalam video eksplorasi digital. Video kali ini kita akan melihat bagaimana untuk membuat pengatur cara mudah dalam membina kuis menggunakan Scratch. Scratch boleh digunakan di atas talian atau dimuat turun ke dalam desktop atau dalam aplikasi Android dan juga iOS Apple. Sebelum kita melihat pengatur cara mudah untuk membina kuis, mari kita lihat bagaimana untuk menggunakan Scratch atas talian. Mula-mula klik pada Join Scratch, create username dan juga password. Contohnya pilihan negara iaitu Malaysia. Kemudian masukkan bulan dan tahun dilahirkan, diikuti dengan jantina dan akhir sekali adalah email untuk verifikasi kemudian. Ini adalah antarmuka Scratch atas talian. Seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk muat turun aplikasi dalam desktop. Di sini juga ada untuk iOS, Android dan Chrome OS. Tapi untuk kali ini kita hanya tunjuk bagaimana untuk muat turun Windows. Pilih direct download, tunggu sehingga siap muat turun. Apabila siap, kita muat turun ke dalam desktop dengan klik pada install dan ikut arahannya sehingga selesai. Dan ini adalah antarmuka bagi aplikasi untuk Windows. Untuk video tutorial kali ini saya akan guna Scratch atas talian. Mula sekali klik create. Ini adalah antarmuka Scratch atas talian. Di sebelah kiri kita boleh lihat ada blok untuk motion, look, sound, event, control, sensing, operator, variable, my block. Bawah sekali ada extension. Manakala di sebelah kanan bawah sekali kita ada untuk choose a backdrop. Seterusnya ada choose a sprite. Sprite ini adalah image 2D dalam game. Jadi mula-mula sekali kita letakkan sprite kita ni di bawah dan kita besarkan dulu 150 ikut kesesuaian size. Dan adjust, kita nak dia sentiasa berada di bawah kiri ni. Kita boleh tukar. Begitu dengan backdrop, kita boleh tambah. Untuk contoh ni kita ambil indoor room 1. Untuk sprite dan backdrop kita juga boleh muat naik daripada komputer. Jadi blok yang pertama adalah blok daripada event, iaitu when green flag click. Ini maksud bila kita tekan benda hijau, dia akan buat sesuatu. So mula-mula sekali kita nak set score sebagai kosong. Jadi kita kena create variable, make a variable, kita tulis situ score. Jadi kita pilih set my variable, iaitu score kita kosong. Tujuan dia adalah untuk memastikan setiap kali kita main, skor tu adalah kosong. Seterusnya kita akan tetapkan tempat sprite tersebut. Jadi kita pergi ke motion, kita pilih go to X negatif 53 dan Y negatif 92. Dan kita pergi ke loop untuk kita pastikan size tu maintain dalam 150%. Nilai-nilai ni kita boleh ubah mengikut kesesuaian program kita lah.
Seterusnya mungkin kita nak tegur sapa dengan murid. Jadi kita pergi ke look, kita say hello atau hi, atau kita boleh ubah apa-apa saja perkataan yang sesuai. Kemudian kita mungkin nak menanya nama murid, kita pergi ke sensing, kita pilih block ask what is your name. Mungkin di sini kita ubah pada bahasa Melayu, siapakah nama kamu. Kemudian kita nak paparkan jawapan. Jadi kita pergi ke look, kita pilih say hello. Seterusnya kita pergi operator, kita nak join dua perkataan atau ayat. Jadi kita letak dekat hello ni. Jadi apple ni mungkin kita tukar hi. Kemudian banana tu kita akan tukar kepada blok daripada sensing, iaitu answer. Maksudnya dia akan letakkan apa saja nama di sini. Sebagai contoh, kita tekan bendera hijau, so dia akan kata hello. Kemudian dia akan tanya siapakah nama kamu. Coba contoh Naz, enter. So dia akan sebut hi Naz. Jadi dia akan buat daripada satu blok ke satu blok mengikut turutan. Seterusnya kita mungkin nak bagi arahan kepada murid berkaitan dengan quiz atau game kita. Jadi kita pergi ke look, ambil say hello. Di hello ni kita tukar mungkin mari, huruf besar depan, mari mengenal pasti jenis buah-buahan berikut. Sebagai contoh lah. Jadi saya akan cuba bina dua soalan dahulu sebagai contoh. Jadi untuk memudahkan kita urus soalan, saya akan create block, make a block, name tu kepada soalan 1. Okey. Kita terus buat blok yang kedua, soalan 2. Jadi kita akan tengok dia akan ada blok define soalan 1 dengan soalan kedua. Selalunya blok untuk soalan ni hampir sama. Jadi kita buat yang define untuk soalan pertama, lepas tu kita copy atau duplicate masuk ke define soalan kedua. Jadi kita nak menanya jenis buah-buahan. Jadi kita pilih sprite daripada food. Di sini ada banyak buah, mungkin kita start dengan buah apple lah. Kita tengok kedudukannya, kita nak dia duduk atas ni. Maka mula sekali kita nak sembunyikan buah apple ni sebelum soalan ditanya. Jadi kita pergi ke event, kita pilih when green flag click, dia nak dia sembunyi, pergi ke look, ambil block hide. Kemudian apabila soalan pertama ditanya, buah apple ni keluar, maka kita akan pergi event lagi sekali, pilih when I receive message. Jadi message ni kita boleh tukar nama dia kepada soalan 1. Bermaksud apabila kita broadcast di sprite 1 nanti soalan 1, maka dia akan munculkan. Jadi macam mana nak munculkan, kita kena pilih dekat look, iaitu show. Apabila dia dah muncul, kita nak pergi ke soalan kedua, kita nak dia hilang semula. Jadi kita akan ambil yang sama, duplicate. Cuma show ni kita nak tukar kepada hide. Kita boleh duplicate sini, atau kita boleh ambil dekat looks, iaitu mesej apa yang kita nak bila dia tu soalan daripada nombor 2 lah kan. Dia apa dia buat, mula sekali dia akan sembunyi, dia hanya muncul apabila soalan pertama ditanya. Kemudian dia akan hilang apabila soalan kedua ditanya. Jadi kita kena buat benda yang sama pada soalan yang kedua nanti. Tapi sebelum tu kita kembali pada sprite. Kita define soalan pertama dulu. Jadi kita nak buah apple tu wujud, jadi kita kena broadcast message dulu. Jadi broadcast soalan 1, barulah buah apple tu akan muncul. Kemudian kita akan tanya soalan. Kemudian kita pergi kepada sensing, tanya soalan. Ask what is your name, tukar kepada apakah nama buah ini, tanya soal.
Selepas tu kita akan ambil blok daripada control, iaitu if else. Tujuan dia untuk pastikan kalau jawapan betul, dia akan tambah skor 1 dan ucapan tahniah atau sebagainya lah. Sebaliknya kita akan maklum, maaf, cuba lagi. Jadi macam mana kita nak compare jawapan? Kita akan pergi ke operator, kita ambil comparison ini, iaitu jawapan dia adalah apple, akan dibandingkan dengan jawapan yang dimasukkan oleh murid. Maka kita pergi ke sensing, ambil block answer. Kalau jawapan betul, kita mungkin tambah markah dulu, change my variable ni, tukar pada score, tambah 1 score. Kemudian kita pergi ke loop, kita nak cakap tahniah, jawapan kamu betul. Kemudian kalau sebaliknya, kita letak tukar hello ni kepada maaf, cuba lagi. Di sini kita boleh penalty skor. Contohnya kita nak tolak 1, tapi di sini saya tak nak. Saya nak hanya beri pada jawapan betul dan kosong kepada jawapan yang salah. Seterusnya kita boleh duplicate semua blok ni, letak di soalan kedua, sebab dia hampir sama saja. Jadi kita pergi kat define soalan kedua dulu. Jadi kat broadcast ni kita kena tukar kepada soalan 2. Maksudnya bila dia broadcast soalan 2, barulah spike kedua tu appear. Jadi kita kena pilih buah yang seterusnya lah. Food, kita pilih pisang. Kemudian dekat sini kita buat blok yang hampir sama dengan apple, iaitu yang pertama sekali kita sembunyikan pada permulaan. So pilih event, when green flag click, kita pergi ke loop, kita sembunyikan dia dulu. Kita ambil set-set lah show dengan hide ni, sebab kita akan guna. Kemudian kita pergi event, ambil when I receive message, ni pun sama juga. Ok, yang ni tadi soalan 1, sekarang ni soalan kedua. Ok, yang ni bila kita nak tutup, macam mana? Kita mungkin sebabkan kita hanya 2 soalan, kita yang akhir ni kita letak tamat. Maka apabila dia broadcast soalan tamat, ya ejaan salah, kita betulkan ejaan tu. Tamat, kita klik baru. Ok, tamat. Kat mana kita nak letak tamat ni? Kita kena letak di spike 1. Jadi kita pergi kat blok yang mula-mula sekali. Kita jangan kacau dah blok soalan ni. Jadi lepas save, mari menepasti buah-buahan berikut ni. Kita akan tambah apa? Dia akan buat soalan 1 dan 2. Jadi kita pergi kat blok kita tadi, soalan pertama, lepas tu soalan kedua, lepas tu kita broadcast tamat, supaya buah pisang tu hilang. Kemudian kita boleh maklumkan skor. Jadi kita pergi kat say hello, lepas tu kita pergi operator, kita ambil join untuk kita join skor dan juga mungkin satu ayat. Jadi kita klik sini, kita kata skor, okay, jumlah skor kamu adalah jadi kita pergi dekat variable, masukkan blok skor dalam banana ni. Jadi dia akan tunjukkan, paparkan ayat jumlah skor kamu adalah dan melakukan skor. Kemudian mungkin kita boleh tambah lagi satu ayat di mana kita kata terima kasih selama 2 saat. Alhamdulillah ni saya rasa mungkin kita kena tambah sikit lah, lama sikit 4 saat. Jadi mari kita semak kod ni, kecilkan sikit. So lebih kurang ni soalan pertama. Di mana-mana kita letak tak ada masalah. Jangan dia masuk dalam blok lain. Jadi apa yang dia buat adalah, mula bila kita klik bendera hijau, dia akan set skor sebagai kosong. Kemudian dia akan letakkan spike kita ni pada kedudukan X dan Y yang kita dah nyatakan, dan size dia adalah 150. Kemudian dia akan say hello selama 2 saat. Lepas tu dia akan tanya soalan.
Lepas tu dia akan paparkan hai, jawapan daripada murid selama 2 saat. Lepas tu dia akan beri arahan atau penyataan selama 4 saat. Kemudian dia akan pergi soalan. Bila dia pergi ke soalan, dia akan lompat ke blok ni, iaitu blok define soalan 1. Apa yang dia buat adalah broadcast soalan 1. Tujuan broadcast soalan 1 ni adalah untuk buat apple tu wujud. Macam ni. Nampak? When I receive soalan 1, show. So dia akan tunjuk buah apple. Lepas tu dia akan hilang apabila kita broadcast pula soalan yang kedua kat sini. Jadi soalan dia akan tanya, kalau jawapan tu betul dengan jawapan yang kita tulis kat sini, dia akan bagi skor 1 dan dia akan ucapkan tahniah. Tapi sebaliknya dia akan bagi tahu maaf. Lepas soalan pertama, dia akan pergi soalan kedua, dia akan broadcast soalan kedua, dia akan pergi dekat sini, dia buat yang sama, iaitu when I receive soalan kedua, dia akan show. Lepas tu dia akan hilang apabila dia receive tamat. Tamat tu berada di selepas soalan yang kedua. Lepas dia broadcast soalan broadcast tamat, dia akan hilangkan buah pisang tersebut. Kemudian kita paparkan jumlah skor kamu adalah jumlah skor yang kira tadi. Seterusnya mungkin kita cakap terima kasih. Ini adalah contoh mudah. Mari kita tengok. Kita pergi kat Go. Dia sebut hello. Jadi kita masukkan nama, sebab dia tanya nama. Siapakah nama kamu? Ini kita boleh, mungkin soalan-soalan yang lain yang sesuai lah. Jadi kita enter. Dia akan bagi tahu nama kita. Lepas tu mari mengenal pasti jenis buah-buahan berikut. Soalan pertama, apakah nama buah ini? Buah ni adalah apple. So tulis apple. Enter. Tahniah, jawapan kamu betul. Apakah nama buah ini? Ini adalah pisang. Jadi kita jawab pisang. Dan enter. Maaf, cuba lagi. Kenapa dia macam tu? Sebab dekat blok soalan kedua ni kita tak tukar jawapan. Jadi mari kita tukar dulu. Ini adalah, jawapannya adalah pisang. Hati-hati, kode ni ada macam tu lah. Kita cek balik. Soalan pertama jawapan dia apple, soalan kedua adalah jawapan dia pisang. Sebab tadi kita tak ubah kan, kita hanya duplicate. So saya rasa tak ada masalah. Mari kita start semula. Hello, nama Nazrun. Enter. Hey Nazrun, mari mengenal pasti jenis buah-buahan berikut. Apakah nama buah apple? Jawapannya apple. Tahniah. Patut ni buah apa? Pisang. Mari kita tengok. Bertahniah, jawapan adalah betul dan maklum skor kita dan terima kasih. Tapi perasan tak, buah apple ni dia macam tertutup. Jadi kita kena tetapkan tempat dia yang lebih sesuai, iaitu kita letak motion kotor ni kat sini. Show dia mungkin kita letak tinggi sikit lah. Mana dia buah apple ni? Ya, stop dulu. Atas sikit lah, 97, atas sikit 60. Kita test kat sini pula. Kita bersama kita ambil go to X ni, kita tukar tadi. Berapa ni kita tukar? 97, 60. 97, 60. Mari kita cuba sekali lagi. Hello, nama Nazrun. Nazrun. Mari mengenal pasal jenis buah-buahan berikut. Dah situ. So kita boleh ubah dan main dengan nombor-nombor berikut lah, supaya kedudukan yang sesuai. Mungkin kita boleh letak meja dan sebagainya. Jadi mari kita check balik coding kita. Kalau tak ada masalah, macam mana kalau kita nak berkongsi dengan murid-murid atau guru-guru? Jadi kita mula kita tukar nama dulu lah. Hati-hati kepada quiz. Lepas tu kita klik button share. Kat sini kita boleh letak arahan lah. Contohnya kena pasti nama buah-buahan berikut. Kalau tak ada masalah, kita klik copy link. Kat sini kita boleh copy link dan share dengan murid-murid, atau kita embed kepada laman web seperti Google Site dan sebagainya. Jadi cuba kita main lagi sekali. Tekan green flag ni. Hello, siapakah nama kamu? Masukkan nama Nazron. Enter. Hai Nazron, mari mengenal pasti jenis buah-buahan berikut. Apakah nama buah ini? Apple. Enter. Tahniah, jawapan kamu betul. Dan seterusnya, pisang. Enter. Tahniah, jawapan kamu betul.
Jumlah skor kamu adalah 2. Terima kasih. Itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Harap dapat membantu guru-guru dan murid untuk meneroka Scratch ni untuk membina game-game atau sebarang pertucaraan yang dapat membantu dalam pembelajaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.